Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat berkumpul lagi dalam program Asbabun Nuzul yang diajarkan oleh Serakon USIM dan juga dengan kerjasama Pusat Islam USIM. Apa khabar penonton di rumah? Bagaimana Ramadan anda pada tahun ini? Baik ke? Masih bertenaga ke tu? Masya Allah. Sambil-sambil menonton tu, bolehlah penonton di rumah kongsikan bersama-sama rancangan program Asbabun Nuzul ini dengan rakan-rakan yang lain, dan jangan lupa letakkan hashtag insan terbaik kerana tema kita pada tahun ini adalah beramal, bertakwa, hashtag insan terbaik. Baiklah, pada hari ini untuk makluman para hadirin, kita bersiaran di rumah alumni USIM yang terletak berdekatan dengan Kolej Kediaman 1 USIM. Masya Allah. Terima kasih kepada pihak alumni kerana memberi kesudian untuk kita bersiaran di rumah alumni yang sungguh indah ini. Masya Allah. Baiklah, program Asbabun Nuzul ini untuk pemakluman para hadirin adalah program yang kita akan sama-sama mengupas sebab-sebab penurunan ayat Al-Quran yang terpilih mengikut siri. Dan moga-moga kita harapkan para penonton di rumah sama-sama mendapat istifadah, atau kita kata apa, dapat mengambil pengajaran dan juga kita dapat berbincang bersama apakah ayat-ayat yang terpilih mengikut siri ini, supaya kita dah sama-sama di rumah dapat mengambil pengajaran daripada ayat-ayat tersebut, insya-Allah. Jadi para penonton, saya bukanlah bersendirian untuk berbincang ayat kita pada hari ini. Di sebelah kiri dan kanan dan kiri saya, masya-Allah, merupakan insan-insan yang hebat yang juga akan bersama-sama kita mengupas ayat kita pada hari ini, insya-Allah. Jadi saya memulakan memperkenalkan di sebelah kanan saya dahulu, insya-Allah. Di sebelah kanan saya ini Dr. Haji Nur Hairi bin Muhammad Raus, merupakan pensyarah kanan di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, dan juga pengarah di Pusat Pendidikan Ibnu Umi Maktum USIM. Masya-Allah. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Baik, alhamdulillah. Doktor, bagaimana sambutan Ramadan Doktor dan keluarga pada tahun ini? Alhamdulillah, 2 kali PKP dah, macam tu jugalah kiranya. Mudah-mudahan insya-Allah Allah angkat wabak ini orang kata apa dengan asbab bulan Ramadan insya-Allah. Insya-Allah. Dan tahun ini pun kita orang kata apa, makin longgar sambutannya, insya-Allah harap makin meriah lah kan Doktor? Amin insya-Allah. Amin insya-Allah. Alhamdulillah. Baiklah penonton di rumah, di sebelah kiri saya pula Encik Muhammad Asri bin Haji Husin, merupakan pengarah Pusat Alumni dan Kerjaya USIM. Apa khabar Encik Asri? Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Bagaimana sambutan Encik Asri Ramadan pada tahun ini? Alhamdulillah, sebab tahun ini kita ada beberapa program untuk tahun yang ketiga berturut-turut. Pusat Alumni dan Kerjaya kita menganjurkan program Ramadan di Hati Alumni. Masya-Allah. Insya-Allah, dan kita berterima kasih kepada semua alumni yang telah menghantar mutiara kata untuk disiarkan setiap hari sepanjang bulan Ramadan nanti. Jadi insya-Allah perkongsian ilmu itu kami akan kongsikan dengan semua pihak di media sosial nanti. Masya-Allah. Sudah ada program-programnya. Marilah kita sama-sama mengambillah pengajaran mengambil input lah daripada perkongsian yang akan dikongsikan oleh pihak Pusat Alumni USIM, insya-Allah. Baiklah, kenal pun sudah. Jadi kita pun dah tak sabar ni nak mengupas apakah ayat kita pada hari ini. Namun kita berehat sebentar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. Dia Muhammad berwajah wasam dan berpaling kerana seorang buta, Abdullah ibnu Umi Maktum, telah datang kepadanya. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya daripada dosa,
atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang ingin memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Padahal tidak ada salah ke atasmu kalau dia tidak menyucikan diri, yakni beriman. Adapun orang yang datang kepadamu dengan segera untuk mendapatkan pengajaran, dengan perasaan takut kepada Allah, engkau Muhammad mengabaikannya. Penonton di rumah, sebentar tadi setelah membacakan surah Abasa ayat 1 hingga 10. Yakni kita pada hari ini di Pembelian Asbabun Nuzul memilih ayat surah daripada surah Abasa ayat 1 hingga 10 yang akan kita kupas pada hari ini bersama penceramah dan juga tamu jemputan kita yang sungguh hebat, masya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput Dr. Haji Nahiri untuk berkongsikan apa sebab-sebab penurunan ayat Quran ini, dan juga mungkin doktor boleh berkongsi lebih mendalam kisah mengenai ayat yang kita pilih hari ini, insya-Allah. Boleh doktor? Boleh insya-Allah. Insya-Allah. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama-tamanya merafak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bersempena dengan Ramadan ini kita akan berceritakan dengan satu surah. Surah yang sangat indah di antara surah-surah yang lain. Di mana surah ini menceritakan tentang bagaimana Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Abasa, surah Makkiyah. Dan apabila kita sebut Makkiyah ini, kita akan memahami bahawa surah ini datarnya adalah berkaitan dengan iman. Berkaitan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkara-perkara yang untuk memperkukuhkan iman, berbanding dengan surah Madaniyah yang berkaitan banyak menceritakan tentang hukum. Surah Makkiyah dan surah Abasa ini mengandungi 42 ayat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita menceritakan tentang surah Abasa, Al-Imam Syekh Sya'rawi menceritakan dalam dipanggil sebagai ilmu munasibatul ayat. Maknanya sebelum kita nak cerita tentang surah Abasa ini, kita tengok balik surah sebelumnya, iaitu surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at, Allah Subhanahu wa taala di akhir surah An-Nazi'at itu Allah menceritakan tentang innama anta mundziru man yakhshaha. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di akhir surah An-Nazi'at itu bahawa Muhammad, tugas kamu adalah mundir, sebagai peringatan. Manakala dalam surah Abasa ni, masya-Allah tabarakallah, mufassir ahli-ahli tafsir menceritakan bahawa sebab turunnya surah Abasa ini adalah berkaitan dengan datangnya Abdullah ibn Maktum yang merupakan OKU penglihatan, dan ketika itu datang kepada Rasulullah SAW untuk menanyakan tentang perkara-perkara berkaitan iman. Dan Abdullah ibn Maktum ini merupakan sahabat Nabi SAW, sahabat jalil, sahabat yang rapat dengan Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW mengangkat kedudukan Abdullah ibn Maktum ini dari seorang OKU yang mungkin pada mata masyarakat mungkin komuniti minoriti, tetapi di hati Rasulullah SAW mereka ini adalah komuniti ini adalah merupakan komuniti yang sangat tinggi nilainya di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi surah Abasa ini turun untuk menceritakan tentang teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan pengabaian ataupun mungkin kita sebut sebagai bukan penafian tetapi merupakan ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu untuk menyantuni kaum kafir musyrikin ketika itu. Dan apabila kita menyebut tentang kehadiran Abdullah ibn Maktum, satu perkara yang perlu kita ambil perhatian adalah berkaitan dengan lafaz yang Allah Subhanahu wa taala gunakan dalam surah Abasa ini, iaitu lafaz ketiga. Maknanya Allah Subhanahu wa taala kerana kasihnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak menegur Rasulullah tu on the spot macam tu. Tapi Allah menyatakan abasa wa tawalla. Dia bermasam muka. Kenapa Allah tak kata terus engkau bermasam muka? Tak. Allah kata dia menggunakan orang yang ketiga, kata nama yang ketiga. Nak menunjuknya kasihnya
Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berijtihad. Berijtihad seolah-olah nak menyatakan bahawa tunggulah sekejap Abdullah ibn Maktum. Aku tengah menyantuni berdakwah kepada kaum kafir Quraisy Mekah. Yang ketika itu ada riwayat menyatakan ada Abu Sufyan, ada Abu Jahal, di mana pada pemikiran Nabi SAW, apabila berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy ini, apabila mereka masuk Islam, insya-Allah yang anak-anak ataupun kita kata kabilah-kabilah mereka ini akan turut memeluk Islam. So itu adalah strategi dakwah Nabi SAW. Tapi Allah tegur. Kat sini walaupun Nabi SAW itu kekasih Allah Subhanahu wa taala, nak menunjukkan Allah ni tegur on the spot. Kalau nak ikutkan, Nabi boleh suruh je ayat ni, surah ni. Orang tak tahu pun. Kalau nak menunjukkan bahawa Rasulullah boleh suruh je surah Abasa ni, sebab surah Abasa ni seolah-olah surah yang menegur, macam sokol dalam pandangan mata kita ni seolah-olah surah yang menegur tentang kesalahan Nabi. Tetapi kita kena ingat bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam ni maksum. Teguran Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mauqi', secara realitinya, tetapi sebenarnya secara secara istifadah ni ataupun secara dikatakan sebagai secara perumpamaan ni ataupun secara lebih dekat lagi adalah teguran kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita perlu menyantuni komuniti OKU ini sehingga satu surah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Abdullah bin Maktum, nak memperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah, wahai Muhammad, teruskan usaha dakwahmu tapi jangan tinggalkan komuniti OKU. So ini di antara istifadah yang besar yang boleh kita kaitkan berkaitan dengan turunnya surah ini. Dan yang menariknya, tadi kita sebut tentang surah An-Nazi'at. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa tugasmu wahai Muhammad adalah munzir, beri peringatan dia. Bukan muhdah sebagaimana yang disebut oleh Syekh Syarawi. Disebut bukanlah muhdah sebab apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berijtihad bahawa dia ingin berdakwah kepada kaum kafir Quraisy Mekah, seolah-olah Nabi nak memberi hidayah kepada kaum kafir musyrikin ketika itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ma 'alaika alla yazzakka. Tak ada masalah wahai Muhammad jika mereka tak nak beriman dengan kamu. Seolah macam itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan. Dan yang paling penting sekali yang kita kena ambil pengetahuan bahawa ini di antara darjat orang yang beriman dengan orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita kedua-dua komuniti ini kita perlu santuni. Tetapi dalam konteks ini Allah nak memperlihatkan kepada kita bahawa afdaliyat ataupun keutamaan untuk kita menyantuni orang yang terlebih dahulu beriman. Yang itu maksud dia. Abdullah ibn Maktum telah beriman. Dan kaum kafir Quraisy ketika itu belum beriman lagi, dan ada sebahagian mereka ini sombong, bongkak, sebab disebut dalam Al-Quran tu wa amma man istaghna. Mereka ni tak perlu kepada hidayah, tak perlu kepada beriman, tak perlu kepada hidayah dan sebagainya. Mereka ini sombong. Tetapi Allah ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk fa antalahu tasadda, untuk mendepani, menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Dan tiga ayat ini sangat signifikan dalam kehidupan kita seharian. Maksud ni kat sini bahawa pertamanya nak bagi tahu kepada kita komuniti OKU apabila datang kepada kita dan mereka ini nak beriman, mereka ini nak mempelajari sesuatu tentang Islam, dan datangnya dalam keadaan wa amma man ja'aka yas'a, dalam keadaan bersegera, dalam keadaan bersungguh-sungguh, wa huwa yakhsha. Dan Abdullah bin Maktum datang ketika itu yakhsha, takut, ikhlas nak belajar sesuatu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itulah Rasulullah
fa anta anhu talaha. Rasulullah berlengah-lengah untuk menyantuni dia. Dan dalam konteks ini kita nak memperlihatkan bahawa ini adalah cara kaedah dalam menuntut ilmu yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Abdullah ibn Maktum. Maknanya kita ni kalau sebagai seorang talibul ilm, seorang yang menuntut ilmu, ada 3 ciri yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam ayat ini. Wa amma man ja'aka, datang, yas'a, bersungguh-sungguh, wa huwa yakhsha, takut. Ini 3 elemen ciri-ciri yang perlu ada kepada talibul ilm. Maknanya kena datang. Datang tu kalau boleh bersegera, datang untuk belajar. Dan juga datang itu dalam keadaan kita bersedia. Bersedia datang. Bukan guru datang kepada murid, tetapi murid datang kepada guru. Itu satu. Yang keduanya, apa yang diajar melalui Abdullah ibn Maktum ini, yas'a, datang dalam keadaan bersungguh-sungguh, bersedia. Dan kadang-kadang ini isu kita nak pergi belajar tetapi kita tak bersedia untuk belajar. Tetapi ini yang ditunjukkan oleh Abdullah ibn Maktum, yas'a, maknanya kena ada kesungguhan, semangat, motivasi. Dan yang ketiganya adalah ikhlas. Wa huwa yakhsha, maknanya dia takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. So ketiga-tiga ini yang boleh kita ambil istifadahnya adalah untuk kita sama-sama bersedia. Sebagai seorang penuntut ilmu, kita kena bersedia untuk belajar sebagaimana yang dinukilkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya adalah peranan kita. Kalau OKU tadi dia dah ada niat, sudah ada kesungguhan untuk belajar berkaitan dengan agama, maka kita ni fa anta anhu talaha, janganlah termasuk dalam kategori yang melengah-lengah. Oleh kerana dia ni buta, oleh kerana mereka ini dalam kalangan OKU, kita kata tak apalah, dia ni OKU je, tak taklif pun, tak apa. Itu macam-macam lah alasan kita buat. So kita ni VVIP ni kita kena lalui juga, kita kena santuni mereka. Tak, dalam Islam bukan itu caranya. Orang yang ada kesungguhan, maka kita juga maksud di sini ini adalah isu berkaitan dengan dakwah inklusif. Dakwah itu, maksud pemahaman dakwah itu adalah mengajak, bukan menghukum. So dalam konteks ini akhirnya kita nak sebut mesej sebenar surah Abasa ini adalah muliakan OKU dengan agama. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Dr. Khairi atas perkongsian sebentar tadi. Dapatlah kita fahami bahawa masya-Allah dalam bulan Ramadan ni saya kira penonton-penonton di rumah juga mendapat sesuatu, bahawa bukan Dr. Khairi sekadar berkongsi kepada kita berkenaan komuniti OKU, tapi juga sebagai penuntut ilmu dan juga sebagai kita seorang Muslim, kita juga kita seorang mukallaf kan doktor, untuk berkongsi dan berdakwah kepada orang lain. Jadi mari kita sama-sama menggunakan bulan Ramadan yang mulia ini untuk mengambil istifadah yang telah dikongsikan doktor sebentar tadi berkenaan komuniti OKU, berkenaan dengan penuntut ilmu dan juga berkenaan sebagai kita seorang pendakwah, bukanlah pendakwah kepada orang ramai, tidak perlu untuk kalau kita tak mampu, tak perlu berdakwah kepada orang ramai, tapi kepada diri kita sendiri dan orang yang terdekat mungkin, di samping kita dan sebagainya. Jadi sebelum kita berehat ni, saya ada soalan untuk Encik Asri. Selepas saya dengar daripada Dr. Khairi tadi, saya ingin mendengar pendapat daripada Encik Asri sendiri berkenaan komuniti OKU ni. Apa pandangan Encik Asri? Terima kasih saudari moderator, dan terima kasih kepada Ustaz Nora Khairi. Saya rasa penjelasan dan huraiannya amat bagus. Dan saya cukup rasa terharulah sebab cara kita menyantuni kelompok OKU itu. Sebenarnya kita ada masalah dari segi persepsi. Apabila bercakap tentang OKU, kita anggap terdapat segolongan yang orang kelainan upaya, orang yang bermasalah, orang menjadi beban pada orang lain. So persepsi itu yang kita kena betulkan di kalangan masyarakat supaya kelompok OKU dapat diberikan tempat yang sewajarnya dalam konteks pembangunan kesejahteraan masyarakat yang seperti mana yang pihak kerajaan wawarkan sekarang ni kan. Jadi dalam konteks ini saya lihat golongan OKU sebenarnya golongan istimewa sebab mereka dilahirkan bukan sebab disebabkan kekurangan sifat fizikal dia orang, tapi adalah satu anugerah yang Tuhan bagi supaya mereka memberikan kesedaran kepada dalam kehidupan kita mereka ada keunikan.
mungkin di segi fizikal mereka kurang, tapi mereka ada kelebihan satu perkara lain. Sebab itulah di USIM misalnya kita tubuhkan unit Ibnu Maktum tu sebagai salah satu cara kita untuk melahirkan golongan-golongan OKU yang boleh Quran kan. Quran. Jadi dalam konteks ini kita kena melihat golongan OKU ini perlu berperanan, bergerak ke hadapan. Dan sebab itulah konsep persepsi masyarakat tentang golongan OKU kita perlu perbetulkan. Ini penting sebab dalam institusi keluarga kita perlu lihat kesamarataan untuk membolehkan anak-anak OKU ini terutamanya membesar macam kanak-kanak yang normal. Kita jangan pinggirkan mereka sebab mereka ini ada peranan dan sumbangan masing-masing. Cuma kita perlu berikan satu ruang ataupun perhatian yang khusus bagaimana memastikan kelompok ini dapat menerima terutama pendidikan supaya apabila mereka meningkat dewasa nanti mereka pun sama-sama boleh menyumbang kepada bangsa, agama dan negara. Sebab itulah saya rasa penubuhan Ibnu Maktum di USIM amat tepat untuk membolehkan golongan OKU ini diberikan peranan yang sewajarnya. Ya. Terima kasih banyak Sama. Encik Asri. Betul, saya setuju dengan pendapat Encik Asri. Tapi macam lagi banyak ni kita nak kupaskan berkenaan OKU. Jadi InsyaAllah. tapi kita nak berehat dulu. Kita jumpa kejap lagi. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah, kembali lagi kita dalam rancangan program Asbabun Nuzul. Terima kasih kepada penonton yang masih setia bersama kami pada hari ini. Masya Allah, masih setia mendengar perkongsian kita pada hari ini. Jadi saya teruskan bincang kita ni dengan Encik Asri. Saya difahamkan Encik Asri banyak join charity-charity kan mungkin terutama dalam bidang komunitas OKU. Jadi saya ingin menanyakan kepada Encik Asri pendapat Encik Asri sendiri atau mungkin pengalaman kan dalam Pusat Alumni Al-Kejaya sendiri. Encik Asri dalam bidang komunitas OKU ni. Okay, terima kasih Puan Moderator. Okey, sebenarnya di Pusat Alumni Al-Kejaya, Ustaz kita di segi program tanggungjawab sosial universiti ataupun USR, kami ada berjenamakan sebagai program Komuniti Pintar Alumni Alumni USIM. Jadi kami telah mengadakan beberapa program di Perak, Terengganu, Johor, di mana lagi? Yang Negeri Sembilan untuk menggalakkan alumni bersama Almaneta membuat program-program tanggungjawab sosial ni. Dan antara program tanggungjawab sosial ni kami juga libatkan golongan OKU. Jadi kami kerjasama dengan Fakulti Pergigian Fakulti Pergigian. Dah 2 kali gitu. Jadi kami buat program dengan golongan OKU dengan kerjasama Fakulti Pergigian di mana kami membawa mereka ke fakulti dan mereka diberikan rawatan pergigian dan hingga kini pelajar-pelajar Yayasan Faqih mempunyai rekod untuk pergigian tu. Jadi mereka boleh membuat rawatan susulan dengan di Fakulti Pergigian USIM. Itu salah satu kita usahakanlah. Cuma apa yang saya nak nyatakan di sini sebenarnya cara kita membantu golongan OKU tu. Sebenarnya banyak saluran. Jadi kita jangan tunggu kita jadi jutawan pun nak tolong orang. Jadi kadang-kadang dia bukan pasal jumlah. Dia isu dia niat kita. Kita niat kita bagaimana nak menolong orang. Walaupun kecil tapi bagi orang lain mungkin besar rahmatnya. Itu yang saya rasa kita kena betulkan persepsi itu agar golongan OKU dapat diberikan perhatian. Mungkin Ustaz boleh tambah Ustaz tentang bagaimana kita boleh membantu lagi kelompok OKU itu. Saya melihat dalam konteks bulan Ramadan, bulan yang berkat ini,
kita nak membawa, kalau kita kata tadi CSR di alumni kan, kita juga kena juga kalau di Pusat Pendidikan Ibnu Maktum ini kita banyak buat program-program juga berkaitan dengan kesedaran ibu bapa. Sebab kita nak membawa kepada pemahaman tadi Encik Asri sebut tentang persepsi kan. Kita nak membawa juga persepsi ibu bapa. Sebab ibu bapa ni apabila dia melihat anak dia istimewa, anak dia OKU, dia punya, dan persepsi ni bukan sekadar ibu bapa dia, persepsi kadang-kadang masyarakat juga menyatakan bahawa OKU ni anak syurga. Dan apabila dia kata anak syurga ni, dia titik kat situ. So tak payah kot nak ajar Quran ke, tak payah kot nak ajar solat ke, apatah lagi sekarang dalam bulan Ramadan. Kan? Dan kita meyakini bahawa apa jua yang syariat Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada umat Muhammad ini, dia ada kebaikannya. Sama ada kebaikannya dari sudut konsep spiritual, iaitu iman tu, dan juga kebaikannya dari sudut kesihatan. So dalam konteks ini kita nak bagi tahu kepada ibu bapa, apa jua masalah, kembali pada Allah. Apa jua pendekatan-pendekatan yang kita bawa, kita kena bawa juga pendekatan terhadap pendekatan yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan Allah turunkan Al-Quran itu sebagai penawar, syifa. Dan apabila kita kata tengok kalimah tu syifa wa rahmah, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala dahulukan kalimah syifa sebelum rahmah? Sebab nak menunjukkan bahawa nak mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena sucikan. Syifa tu kan mana penawar, sucikan hati kita, sucikan diri kita, barulah kita dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. So dalam konteks ini kita nak melihat kepada ibu bapa bahawa jangan melihat OKU itu sebagai satu halangan. Lebih-lebih lagi dia menghalang anak-anak tersebut untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. So dalam konteks ini kita nak bawa ibu bapa dari sudut akidahnya. Pertamanya kita kena kongsikan kepada ibu bapa ni bahawa dari sudut akidahnya kita kena yakin. Kita ada pendekatan untuk ibu bapa ni, kita panggil pendekatan kita yusra. Inna ma'al usri yusra. Y yang pertama ni adalah dari sudut akidah, iaitu yakin dan percaya bahawa anak ini adalah anugerah, bukan musibah. Dan keduanya dari sudut syariat, US tadi kan, US tu adalah dari sudut syariat ni kita kena ada usaha. Usaha untuk memperkenalkan anak-anak OKU ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ada usaha dulu. Jangan kata terus jump to conclusion, kata dia tak perlu diajar agama. Dan R yang terakhirnya dari sudut akhlak, dari sudut akidah, dari sudut tasawufnya. Maknanya R itu merujuk kepada redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kita melihat bahawa apabila ibu bapa ni dia ada satu persepsi yang bagus, persepsi yang positif kepada anak dia, maka dari sudut akidah dia kena yakin bahawa ini adalah titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua ni dia kena ada usaha. Kalau dia bawa anak-anak tipikal dia untuk belajar agama, macam-macam dibuat kan. Kalau ada begitu dengan anak-anak OKU ni dibawa kepada terapi, occupational terapi, speech therapy, early intervention, dan kita menyatakan bahawa yes, usahakan terapi-terapi yang ada, tapi jangan tinggalkan Quran. Sebab Quran itulah the best terapi yang kita ada. So dalam kerangka ini dan dalam bulan Ramadan yang mubarak ini, kita nak ajak juga ibu bapa, walaupun anak kita itu istimewa, okey, dan mungkin ada orang kata anak saya ni tak faham apa. Itulah masalah kita. Dan inilah yang ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kepada Rasulullah. Innama anta munzir, Muhammad, tugas kamu adalah memberi peringatan, bukan memberi hidayah. Dan kita juga sebagai ibu bapa, kita ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperkenalkan mereka ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ada usaha kita untuk mendidik. Kalau dia dapat puasa hari ini, dia puasa, ataupun hari ini pertama ni dia sahur je dengan kita. Sahur je, lepas tu dia makan bentar, tak apalah dia makan. Lepas esok pagi pula kita buat stage by stage, fasa by fasa. Esok pukul sahur dengan kita, lepas tu mungkin dia tak makan, kita tak bagi dia makan sampai pukul 8. Lusa kita buat pula sampai pukul 10.
Tulat kita buat sikit-sikit by fasa. So akhirnya sebab kita meyakini bahawa puasa ini dia ada kekuatan dari sudut fizikal dia, dan kita yakin bahawa dia ada kelebihan dari sudut kesihatan dia. So benda-benda ini kalau kita bagi ruang dan peluang, isu dia ruang dan peluang dia. Jangan ibu bapa jangan takut anak ni tak makan lah, anak tu itulah dan sebagainya. Sebab yang takut dia bukan anak ni, yang takut ni mak ayah dia. Bukan anak tu dia akan ikut je apa yang kita buat, yang kita latih dia. Tapi yang sebenarnya menjadi takut dia macam berkhatan jugalah. Kan macam berkhatan kan. Anak dia OKU, dia kata tak perlu berkhatan kot. Tapi kita kata budak tu tak takut apa pun sebenarnya, yang takut mak ayah je. So kita akhirnya dalam kehidupan kita ini, OKU ini kalau kita fikir dalam balik bahawa kewujudan mereka ini adalah tanda kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Betul. Mungkin dalam orang kata bulan Ramadan ni pula bulan Quran kan Ustaz? Bulan Quran. Lepas tu kita sama-sama orang kata kita ni dapat pahala sahur kan? Pahala buka puasa. Jadi kenapa kita tak nak kongsikan pahala itu juga dengan komuniti OKU ni? Sebenarnya mereka juga berhak mendapat hak tu. Tapi yang kita masalah sekarang Cik Asri, kata Ustaz tadi, perspektif orang ni kan, sebab kita macam mungkin nak kata kita kurang sebarkan ke kan, ataupun kita kurang beri kesedaran ke. Jadi macam mana pendapat Cik Asri tu dari sudut mungkin lah Cik Asri boleh bagi nasihat ke kepada alumni sendiri kan, daripada pihak alumni untuk bersama-sama mungkin dengan pusat pendidikan ilmu maktum ni sama-sama sebarkan luas mengenai perspektif ini, terutama buat ibu bapa, jangan takut sekian dan sekian begitu kan. Dan macam mana pendapat Cik Asri untuk kita sebar luaskan lagi kesedaran ini bersama insya-Allah. Saya lihat di segi macam Ustaz cakap tadi lah, di segi kesedaran dia, persepsi orang kan. Sebab kadang-kadang kita nak memulakan benda yang baru ni, kita rasa macam takut-takut, was-was. Sebab kita selalu buat benda yang kebiasaan. Jadi nak buat benda yang di luar kebiasaan ni macam sesuatu yang janggal. Jadi sebab itulah saya lihat dalam menguruskan golongan OKU ni, kita kena ada rasa ihsan dengan empati. Itu paling penting sekali. Bila ada rasa ihsan dengan empati kita secara automatik kita akan lebih rasa bersyukur. Okey? Dan kesyukuran itu kita lahirkan dengan cara kita menyantuni golongan OKU macam Ustaz urai tadi. Sebab peranan kita sebenarnya. Sebab bagi saya kasih sayang itu perlu dikongsi. Supaya golongan-golongan OKU tidak rasa tersisih. Sebab itulah kita kadang-kadang bila golongan-golongan OKU dianggap sebagai beban, ia menyebabkan masalah dalam masyarakat tu. Sebab itu saya amat menghargai usaha yang dijalankan oleh sebuah universiti, mereka melubuhkan sebuah unit transformasi OKU. Di mana OKU ni diberikan peluang untuk berdikari dalam bidang pertanian, pendidikan, buat keratangan kan. Jadi OKU ni pun boleh cari duit sendiri. Dia tidak mendatangkan beban kepada keluarga dia. Jadi bila kita melatih mereka independen, berdikari, jadi secara tidak langsung kita akan mendidik mereka boleh untuk survival jangka panjang. Mungkin sekarang ni bila golongan OKU sebab ibu bapa dia ada. Cuba katakan ibu bapa dia tidak ada, siapa nak menguruskan mereka nanti? Sebab itulah saya amat berharap sangatlah sebenarnya kalau kita boleh mewujudkan satu institusi, memang kita ada Kementerian Kebajikan apa semua. Tapi kalau situ kumpulan yang boleh membantu kelompok OKU ini secara lebih spesifik supaya mereka tahu peranan mereka pada masa akan datang. Sebab kita bukan bercakap pasal untuk hari ini juga, pada masa akan datang lagi. Sebab menyantuni golongan OKU ni macam kita menyantuni ibu bapa kita, golongan-golongan wanita dan sebagainya lah. Cuma cara setiap kelompok ini berbeza-beza. Kita tidak boleh anggap diorang sama rata. Macam orang kata kalau nak compare apple dengan apple, limau dengan limau, tak boleh apple dengan limau, tu beza. Cuma sebab kita tidak tahu Tuhan uji kita macam mana. Itu cabaran kita sebenarnya. Kita sebenarnya bila kita rasa kita fizikal kita sempurna dan kita anggap kita dah sempurna. Kita sebenarnya semakin lama kita rasa semakin kekurangan kita. Itu yang paling penting sekali. Jadi apa yang jelas yang saya nak nyatakan di sini adalah kita kena memahami golongan OKU ini ada sumbangan dan peranan yang perlu kita bantu. Cuma di mana dan ketika tu, itu yang kita kena sama-sama fikirkan.
jangan letakkan beban ni pada kerajaan semata-mata atau pihak-pihak yang tertentu saja ya. Okey. Faham, masya-Allah. Terima kasih banyak Encik Asri. Jadi melalui pendapat Encik Asri tadi, saya kira kalau OKU lah boleh, kalau komuniti OKU inilah boleh berdikari melalui bidang-bidang sendiri, mereka juga mampu sebenarnya berdikari dalam juga konteks Islam. Bagaimana kami cuba bawa mulakan OKU dengan agama. Jadi saya kira pasti dan pasti ibu bapa di luar sana, ayolah sama-sama jangan takut lagi bahawa anak-anak kita ini juga mampu untuk berdiri sama juga dengan anak kita yang lain, insya-Allah. Jadi kita sudah berada di orang kata apa, sesi kesimpulan lah, masa sangat mensyukuri kita ya Ustaz, insya-Allah. Jadi saya menjemput Encik Asri dulu boleh untuk memberikan sedikit kesimpulan dan juga nasihat buat penonton di luar sana, insya-Allah. Okey. Terlebih dahulu ucapkan terima kasihlah kepada pihak Seracom kerana jemput saya dalam program yang saya rasa bagus untuk kita lah sepenuh Ramadan ini. Jadi saya berharap agar program ini dapat diteruskan lagi pada masa akan datang lah ya. Cuma untuk tajuk yang dibincangkan pada kali ini, saya amat mengharapkan sokongan daripada pihak di luar, terutama masyarakat, memahami golongan OKU ini bukan beban. Jadi kita kena bagi peluang pada mereka supaya mereka dapat bersama-sama dengan kita. Sumbangan mereka walaupun kecil tetapi adalah sesuatu yang kita dapat bantu untuk pada masa hadapan. Jadi teruskan menyokong institusi-institusi atau badan-badan kebajikan yang menguruskan OKU. Jadi sumbangan kita tak semestinya dalam bentuk kewangan, dalam bentuk perkongsian ilmu, dalam bentuk penyediaan peralatan, tenaga dan sebagainya lah. Kami sebenarnya di USIP amat-amat mengalukan jugalah untuk rakan-rakan di luar sana ya. Nanti Ustaz Hari boleh ceritakan peranan itu nanti untuk membantu golongan-golongan OKU ini. Jadi saya akhir kata saya mengharapkan supaya Ramadan ini akan lagi mendekatkan kita lagi dengan menyantuni golongan OKU ini. Itu saja. InsyaAllah, terima kasih banyak Encik Asri atas kesimpulan yang telah dikongsikan. Jadi saya menjemput Dr. Khairi untuk berkongsikan kesimpulan sikit pada hari ini, insyaAllah. Baik, saya ulang balik apa yang kita sebut tentang mesej utama berkaitan dengan surah Abasa, iaitu mesej yang kita lihat sini adalah mesej muliakan OKU dengan agama. Dan apabila kita sebut balik muliakan OKU dengan agama ni, kita nak bawa semua komuniti, sama ada komuniti OKU ataupun masyarakat, pemerintah ataupun mereka yang mempunyai otoriti berkaitan dengan agama, supaya kita melihat bahawa pertamanya kita bawa balik pemahaman kita tentang konsep bermasyarakat, hidup bermasyarakat, ataupun dalam konteks fiqh ni dipanggil fiqh ta'ayush. Dan ini dijelaskan dalam surah Al-Hashr, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Ayat ini sangat cantik, dan apa yang boleh kita bahas berkaitan dengan ayat ini, maknanya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita manusia ini ada lelaki dengan ada wanita, ada berbangsa-bangsa dan berpuak-puak. Dan isu dia bagaimana kita berinteraksi dengan satu sama lain. Maka Allah bagi solusi, lita'arafu. Macam mana kita nak mengenali di antara sama lain. Oh, dia ni OKU penglihatan, dia ni OKU pendengaran, dia ni OKU fizikal. So kita kena kenal, dan inilah solusi yang Allah Subhanahu wa taala bagikan di dalam bagaimana kita nak mendepani komuniti OKU. Dan cantik lagi apabila dalam surah Abasa ni Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang dua peranan. Peranan pertama disebut tentang wa huwa yakhsha, bagaimana OKU ini perlu kita perkasakan. Bukan sekadar kita perkasakan dari sudut pekerjaan dia, pendidikan dia, kebajikan, tetapi yang paling utama kita perlu perkasakan adalah dari sudut iman, supaya dia boleh bergantung harap yang pertama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya, dalam ayat ini juga, ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa fa anta anhu talaha, janganlah kita jadi, kalau OKU tu nak perkasa, kita ni kena masyarakat ini kena jadi masyarakat yang mengupaya. Bagaimana kita nak mengupayakan masyarakat supaya masyarakat ini melihat OKU ini adalah saham dia, adalah ladang pahala bagi dia untuk dia sama-sama memberi manfaat. Dan yang terakhirnya,
ini dari sudut pemahaman kita disebut juga persepsi kita. Kita kena meyakini bahawa dalam surah At-Tin Allah sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan mesej dari surah At-Tin ini dalam ayat yang keempat ini adalah OKU ini bukan produk rosak ciptaan Allah Subhanahu wa taala. So kita kena yakin bahawa mereka ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita kata mereka ini adalah sebahagian daripada kita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berkomunikasi dengan para sahabat, salah seorangnya Julaibib. Ya, Julaibib ini seorang yang kerdil, hitam, dan menurut riwayat dia menyatakan bahawa segala benda-benda yang hodoh ni terletak pada Julaibib. Dan Julaibib ini sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia wujud tetapi sahabat tak apa nak perasan dengan dia. Sahabat tak apa perasan. Tapi nak menjadikan cerita bahawa apabila dalam peperangan Julaibib syahid. Dan ketika itu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya apabila peperangan habis Rasulullah kata cek tengok berapa orang sahabat-sahabat syahid, dan cek Rasulullah teringat mana Julaibib. Mana Julaibib? Sahabat pun tak perasan. Jadi carilah Julaibib. Rupanya Julaibib itu syahid dan di bawah timbunan para kaum dan 7 ke 8 orang kaum musyrikin Mekah ketika itu. Maknanya dia berjaya membunuh kaum musyrikin Mekah. Makna itu kekuatan yang dia ada. Dan the best part is apabila Rasulullah jumpa dengan batang tubuh Julaibib, Rasulullah angkat dan Nabi SAW menyatakan bahawa Julaibib ini adalah sebahagian daripada aku dan aku adalah sebahagian daripada Julaibib. So ini yang kita nak sebut kepada masyarakat bahawa keberadaan OKU ini merupakan tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita untuk kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Terima kasih banyak Dr. Akhari atas perkongsian dan nasihat. Saya kira cukup jelas untuk para penonton di rumah. Dan izinkan saya berkongsi sedikit melalui pengalaman saya sendiri ya, Dr. Cik Asri. Sebenarnya setelah 2 tahun sebenarnya saya sendiri dalam Sabak Fakih di bawah Pusat Pendidikan Ibnu Mantul juga dan juga Yayasan Fakih. Dalam bulan Ramadan kami ada mengadakan kelas untuk OKU pendengaran Cik Asri. Jadi kami mengajarkan kepada OKU pendengaran ini Al-Quran dengan bahasa isyarat. Masya Allah, bila kita berada dalam komuniti mereka itu, kita nampak bagaimana mereka sangat orang kata excited nak baca Al-Quran. Macam mana kita dalam bulan Ramadan tu, adakah kita sama excited macam mereka untuk mendapat orang kata ibrah daripada Al-Quran sendiri? Masya Allah. Kita yang orang kata tipikal orang di luar tu merasakan diri terlalu sempurna, padahal bila kita sampai di Ramadan, kita sebenarnya tidak se-excited mereka. Kalaulah kita dapat melihat sendiri mereka punya excited dengan Al-Quran tu sebenarnya lagi tinggi daripada excited kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Masya-Allah. Jadi masya-Allah, saya mengharapkan perkongsian pada hari ini mungkin daripada surah Al-Baqarah ini melalui mengenai OKU dan sebagainya telah dikongsikan oleh Dr. Khairi dan juga Encik Asri dapat membuka mata kepada ibu bapa juga para masyarakat dan penonton di rumah untuk terus menggunakan dan memanfaatkan bukan sahaja bulan Ramadan tapi juga bulan-bulan yang lain untuk kita sama-sama mendapat orang kata hak yang sama. Bukan sekadar diri kita mendapat faedah daripada agama, tetapi juga kawan-kawan dan sahabat-sahabat kita lain komuniti OKU juga mendapat hak agama yang sama seperti kita insya-Allah. Jadi jangan lupa muliakan OKU dengan agama. Sebagaimana kita punya tema pada hari ini, insan terbaik, mereka ini insan istimewa juga ingin menjadi insan terbaik insya-Allah. Jadi jangan lupa kongsikan rancangan program Asbabun Nuzul ini untuk mendapat manfaat bersama dengan hashtag insan terbaik. Jadi saya mewakili pihak Serahkom dan juga Ustaz Ihsan Usri mohon maaf sekiranya sepanjang saya mengendalikan program ini ada kekurangan kesilapan, saya mohon maaf. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Dan jika anda para penonton tidak puas untuk menonton, mendengar kupasan-kupasan ayat-ayat ini dan juga ayat yang lain, jangan lupa untuk menonton siri Asbabun Nuzul yang lain juga insya-Allah. Jadi sekian sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam.